Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Sekarang ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman. Bersama dengan anda 1 jam, kita nak membicarakan subjek catering dan penyajian. Tapi murid-murid, kekal duduk di rumah, kekal stay safe at home dan kita akan menang. Kita akan berjaya. Baik, kalau kita melihat akan kes terkini pada hari ini, berapa kesnya? 7,452 kes. Okey, murid-murid sekalian. Bila kita dengar kes macam tu, kita pun rasa takut kan? Tapi kalau kita jaga diri kita, kita lockdown diri kita dekat rumah, dan kita sentiasa cuci tangan kita, insya-Allah kita akan berjaya. Kalau kita nak bercakap pun, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, hari ini subjek kita catering dan penyajian. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan profil guru kita. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Nik Nur Herlina. Okey, Cikgu. Kita nak panggil Cikgu Nik ke, Cikgu Nur ke, Cikgu Herlina ni? Okey, apa-apa pun boleh. Ikut boleh. Keselesaan. Tapi saya nak panggil Cikgu Herlina juga. Okey, boleh. Cikgu, bila kita tengok kes kita dah 7,452 ni, besar kesnya Cikgu Nasihat sikit Cikgu, murid-murid kita kat rumah tu, duduk kat rumah tu, suruh duduk diam-diam boleh Cikgu? Okey. Tu murid-murid kita kat rumah tu. Okey. Sepatah Cikgu? Okey, saya harap kepada semua pelajar supaya boleh ambil peluang melalui Didik TV ni untuk belajar macam-macam subjek ada. Jadi tak perlu untuk keluar ke mana-mana, duduk di rumah, jaga diri, sentiasa sanitasi tangan dan jaga kesihatan. Okey Cikgu. Tapi Cikgu, yang menariknya, hari ini kita nak belajar subjek catering dan penyajian. Ya, betul. Dan saya yakin murid-murid kita kat rumah, semua mereka mahir untuk memasak, Cikgu. InsyaAllah. Sebab nak tak nak, dekat rumah kena tolong mak masak. Betul tak? Murid-murid kita sebut agak kepala kan? Okey, baik Cikgu. Tapi sebelum tu Cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey, kita kenakan cecair pembasmi kuman. Silakan Cikgu. Okey, silakan. Okey, baik Cikgu. Bila kita lihat pada subjek kita pada hari ini Cikgu, mungkin Cikgu boleh cerita sikit apa yang menarik yang akan kita bicarakan hari ini Cikgu? Okey, tentang subjek kita hari ini, kita cuma akan belajar mengenai asas-asas penyajian. Kemudian kita lebih berfokuskan kepada teknik-teknik untuk menjawab soalan SPM 2021. Okey Cikgu, terlupa pula saya nak pakai cecair pembasmi kuman ni Cikgu leka dengan apa yang Cikgu ceritakan Cikgu Baik Cikgu, jadi kita nak dengar pula apa pandangan murid-murid kita tentang topik kita pada hari ini. Jom Cikgu, kita dengarkan. Okey, jom kita dengar. Jom. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Muiz Hakimi. Sebenarnya saya seorang yang lama dah berminat dalam bidang masakan. Jadi saya memilih kelas catering dan penyajian untuk belajar lebih banyak tentang bidang ini. Terutamanya tentang peralatan yang akan digunakan dalam masakan, seperti membuat biskut, kek, pastry, bijin dan hasil bijin dan lain-lain. Saya juga dapat mencuba membuat resepi baru dan sekaligus juga meningkatkan kreativiti saya dalam menghidangkan makanan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bila masuk subjek catering ni, saya paling risau bila masuk tajuk hidangan asas. Tajuk tu sebenarnya best, tapi dalam tajuk tu kena belajar amali dan masakan. Jadi saya risau saya tak pandai masak. Tapi bila dalam beberapa kali saya belajar dalam kelas amali tu, saya rasa yakin dan saya rasa lega. Sebab cikgu pun banyak membantu dalam cara menyediakan bahan, cara membersihkan bahan-bahan mentah dan cara menggunakan peralatan.
Jadi saya rasa lega, saya rasa seronok, saya rasa lebih yakin untuk menghasilkan makanan yang lebih berkualiti. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Najwa binti Nindi daripada SMK Al Iskandar bahagian Serai Perak. Bila sebut tentang kelas masa ini, selalunya orang akan nampak kelas ini mudah sebab masuk kelas je untuk memasak sahaja. Tapi sebenarnya kelas masa ini tidak mudah yang disangkakan sebab kelas catering ini kita perlu ada kemahiran dan kreativiti juga tinggi. Komitmen juga perlulah tinggi kerana sewaktu di dalam kelas catering kita perlu bekerjasama, fokus untuk melaksanakan amali dan tidak bergurau semasa membuat kelas amali kerana tidak berlaku pencitraan. Didik TV KPM. Okey, kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey cikgu, dalam banyak-banyak masakan, masakan apa yang paling cikgu suka sekali? Okey, pada saya lebih suka semasa kelas amali tu, tajuk membuat kek dan menghias kek. Yang ni orang perempuan mesti suka cikgu. Ya, orang lelaki boleh ke cikgu buat benda tu? Sebenarnya tanpa disangka, pelajar-pelajar ni boleh keluarkan kreativiti yang tak dijangka. Kita tengok macam, boleh ke dia buat dia lelaki kan? Okay. Tapi bila memasak kek dan menghias kek, tanpa dijangka pelajar lelaki punya kek tu lagi menarik sebenarnya. Wah, tapi saya tahu cikgu, murid lelaki mesti buat kek bentuk bola cikgu. Okey cikgu, kita berehat seketika. Okay. Lepas ni kita nak bersama dengan murid-murid lelaki yang pandai buat kek tadi cikgu. Boleh? Ada ke? Ada. Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ini, Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Malam bulan di pagar bintang. Dah ada dah kawan-kawan kita kan. Cikgu, kadang-kadang seorang orang tu dia suka menyanyi sambil masak lah cikgu. Orang tua-tua kata nanti jadi anak dara tua. Betul ke cikgu? Okey, mitos itu sebenarnya. Boleh masak untuk enjoy semasa memasak enjoy tu sebenarnya. Kalau cikgu waktu masak pasang radio ke tak cikgu? Boleh pasang tapi dalam kelas tak boleh sebab kelas nanti tak boleh, dengar suara dan arahan. Ataupun pasang je Didik TV cikgu. Ya betul. Okey, baik cikgu. Cikgu datang daripada jauh ni cikgu. SMK Alang Iskandar Perak. Dan murid-murid kita pun daripada sekolah ni juga cikgu Ya, anak-anak murid cikgu. Jadi kita nak mempersilakan mereka masuk ke dalam kelas. Mana kawan-kawan saya ni? Ada ke mereka ni? Okey, dah ada dah. Murid kita yang akan bersama dengan kita pada hari ini cikgu. Tapi sebelum tu apa kata kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Yang pertama di sini kita ada Syihan. Boleh kenalkan diri anda tak? Okey. Syihan? Ada ke Syihan tu? Boleh kenalkan diri. Ataupun kita nak bersama dengan siapa cikgu? Yang ada bersama dengan kita, Azrin ada tak? Mungkin Azrin dulu. Azrin. Okey, boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Muhammad Syihan Syamil. Okey, boleh. Okey, ada gempa bumi pula cikgu dua hari kan? Okey. Cuba Azrin. Kita cuba Azrin. Okey Azrin. Sambil masak pun pakai tie cikgu. Nampak hebat orang lelaki ni. Waalaikumsalam Azrin. Apa khabar? Nama saya Muhammad Azrin Aikam. Khabar baik? Okey. Saya Muhammad Azrin Aikam bin Muhammad Azhar dari SMK Al Iskandar bahagian Serai Perak. Hari ni masak apa Azrin? Ni duduk diam. Aduh, saja je tanya cikgu kan. Orang lelaki ni cikgu, dia kerja dia potong bawang. Yang masak ada mak dia lah kan. Okey cikgu, tak apalah. Azrin tu pandai masak sebenarnya. Azrin pandai masak? Ya Allah, nanti saya nak try sekali. Baik, kita ada dua orang puteri dekat sini cikgu. Kita nak kenal dengan Sofia. Silakan Sofia. Sofia, ada di talian? Ya. Okey, silakan. Salam sejahtera, nama saya binti Nasir Fahmi dari SMK Al Iskandar. Alright, cikgu. Yang terakhir ni siapa dia cikgu? Mas. Okey, silakan Mas. Salam sejahtera, nama saya Mas Nila Atika Binti Seri. Saya dari SMK Al Iskandar bahagian Serai Perak. Alright. Baik cikgu, yang dalam empat-empat cikgu, siapa paling rajin sekali cikgu? Kalau bab-bab mengemas lah.
Kalau masak semua power cikgu. Ya. Memasak semua rajin. Yang rajin kalau mengemas ni dia cikgu. Untuk mengemas ni sebenarnya semua rajin. Ya ke? Tapi yang paling kemas dan paling rajin buat kerja selalunya Azrin dengan Mas Nila lah. Yang selalu dipuji dalam kelas. Cikgu tahu tak? Cikgu puji dia cikgu. Satu Malaysia tahu tau. Baik cikgu. Hari ini subjek kita berkaitan dengan catering dan penyajian. Apa topik yang akan kita bincangkan pada hari ini cikgu? Okey, untuk hari ini saya cuma akan terangkan mengenai penyajian ni secara ringkas. Kita tengok dan ulang kaji semula. Tapi saya lebih nak fokuskan kepada teknik-teknik untuk menjawab soalan dan juga bentuk-bentuk soalan untuk SPM. Okey. Jadi cikgu, kita nak tanya murid-murid kita, adakah anda semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, cuba angkat senduk. Kalau dah bersedia, tunjuk good sikit. Okey. Tunjuk good sikit. Dah bersedia ada pula angkat senduk cikgu. Manalah ada senduk. Ingat buat live kat dapur ke kan? Okey, baik cikgu. Rasanya tanpa buang masa lagi, kita nak persilakan cikgu untuk memulakan kelas kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Okey, saya mulakan kelas kita hari ini dengan memperkenalkan diri dulu. Tadi Aiman dah perkenalkan. Okey, nama saya Nik Nur Herlina. Jadi ada pelajar yang panggil Cikgu Nik, ada yang panggil Cikgu Herlina, tak kisah, janji selesa. Dan saya lebih suka rapat dengan pelajar. Okey. Okey, subjek kita hari ini catering dan penyajian untuk SPM 2021. Okey, ini adalah tajuk kita, modul yang ketiga, pengenalan kepada perkhidmatan penyajian. Kita cuma perkenalkan, tapi sebenarnya dalam tajuk ni ada sangat banyak pengenalan dia sebab kita belajar mengenai peralatan, kita belajar mengenai perabot. Okey. Sebelum kita teruskan, saya nak bagi soalan di awal ni terus. Awal-awal dah ada soalan dah. Awal nak tanya dah. Okey. Bila sebut perkhidmatan penyajian, kan semua boleh sebut penyajian tu. Tapi apa yang dimaksudkan dengan perkhidmatan penyajian itu sendiri sebenarnya? Okey, siapa nak cuba? Siapa yang boleh cuba? Silakan. Saya nak cuba cikgu. Okey, siapa? Mas Nila. Okey, sila. Proses menyaji hidangan dan melayan tetamu. Okey, terima kasih Mas Nila. Kita tengok betul ke tidak? Okey, proses menyaji hidangan dan juga melayan tetamu. Itu fokus utama dalam penyajian ni. Okey. Seterusnya kita tengok kat sini ada 5 tajuk utama dalam perkhidmatan penyajian. Okey, 3.1 ni asas perkhidmatan, akan diperkenalkan mengenai asas dan juga carta organisasi lah. Okey. Yang kedua, peralatan, perabot dan juga linen penyajian. Yang ketiga, susun atur. Yang keempat, proses perkhidmatan penyajian. Dan yang kelima, susun atur ruang penyajian. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, asas. Okey, ini yang mula-mula sekali. Tugas dan tanggungjawab, jenis perkhidmatan, prosedur, perbezaan dan juga jenis serta carta alih. Okey, ini adalah carta organisasi dalam sesebuah restoran. Kenapa penting? Sebab bila tak ada carta, tak ada organisasi, sesebuah restoran tu nak memastikan kelancaran dia. Okey? Jadi yang pertama, yang paling atas sekali mestilah ada pengurus. Pengurus restoran. Kedua, penyelia, pramusaji, senior waiter, ketua pramusaji, senior waiter, pramusaji dan juga busboy dan juga busgirl. Okay, kita tengok tugas dia. Okay, untuk pengurus, yang pertama, pengurus ni bertanggungjawab untuk keseluruhan operasi itu, restoran tu. Macam mana nak gerakkan restoran itu. Kalau pengurus tu rajin, restoran tu akan lancar. Kalau pengurus tu ambil sambil lewa kan, maksudnya kelang kabutlah keseluruhan restoran tersebut. Okey. Yang pertama, bertanggungjawab keseluruhan. Yang kedua, untuk merancang menu. Sekiranya menerima tempahan, lepas tu untuk majlis apa? Jadi bila dah tahu untuk majlis, penguruslah yang akan tentukan menu apa untuk menu majlis tersebut. Okey. Lepas tu menyediakan jadual bertugas, memastikan staf patuh, mengendalikan latihan dan juga mengatasi masalah pelanggan. Okey. Yang kedua, untuk tugas penyelia ataupun kapten, kapten akan mengendalikan latihan kepada staf-staf yang baru, menyelia pramusaji, bermaksud yang di bawah dia lah, okey, mengambil alih tugas sekiranya ada staf yang tidak hadir, bertanggungjawab menempah, okey, menerima tempahan. Pengurus menyediakan menu. Untuk penyelia, penyelia akan menerima tempahan berurusan dengan pelanggan. Okey.
Seterusnya menyambut tetamu dan mengiring ke meja makan. Okey, ketua pramusaji sama jugalah untuk mengiring tetamu, menyambut tetamu, mengiring ke meja makan. Okey, cuma ketua pramusaji dia akan pantau senior waiter. Bermaksud nak menilai pramusaji ni sebenarnya daripada busboy, pramusaji yang akan nilai. Okey, daripada pramusaji laporan dihantar kepada senior waiter. Nanti daripada senior waiter akan naik kepada ketua pramusaji dan ketua pramusaji akan naik kepada Captain, penyelia dan seterusnya kepada pengurus. Dari situlah pengurus akan dapat tahu apa masalah pada restoran. Macam tu. Okey, jadi saya dah cakap tadi kan, kita tak payahlah. Okey. Cuma yang last kali ni, busboy atau busgirl ni saya nak tekankan sebab apa? Nanti orang ingat busboy ni apa? Kan naik bus ke orang tu? Tak. Okey. Busboy dengan busgirl ni sebenarnya bahagian untuk mengemas. Mengemas, mengatur meja, lepas tu memastikan ruang-ruang sajian tu berada dalam keadaan yang bersih. Kemudian mengangkat pinggan yang kotor untuk ke bahagian kitchen lah, ke bahagian dapur. Okey, lepas tu menuang air kepada pelanggan. Menuang air sejuk tu. Okey, sebenarnya pramusaji pun boleh buat kerja tu. Maksudnya bersama-sama. Bersama-sama untuk bantu-bantu kan. Jadi busboy dan busgirl ni cikgu satu tugasan yang cukup berat lah cikgu. Ya, sebenarnya cukup berat. Dalam banyak-banyak kerja sebab dulu pun pernah juga cikgu. Sekali pengalaman jadi waiter, busboy dan busgirl ni cikgu. Oh ya ke? Tugas cukup berat cikgu sebab nak kena cuci, nak kena susun peralatan, nak kena tuang air dan sebagainya cikgu. Jadi nak ceritanya dekat sini cikgu, dalam organisasi ni dia perlu sinergi ataupun perlu bekerjasama pada semua peringkat cikgu. Ya, semua peringkat perlu bekerjasama supaya kerja tu tak jadi berat. Kalau semua nak suruh busboy dengan busgirl yang buat kerja tu, penatlah. Maksudnya pramusaji boleh tolong angkat pinggan kotor, bersihkan meja, hantar kepada busboy ataupun busgirl. Hatta dia sebagai penyelia pun dia boleh sama-sama membantu juga. Pandailah Aiman ni. Saya ingat dah buka restoran lah nanti cikgu. Okey, bagus. Okey. Baik. Okey. Boleh kita teruskan? Boleh cikgu. Okey, untuk jenis perkhidmatan dekat sini ada dua. Okey, pelajar akan belajar mengenai perkhidmatan plate service dan juga self service. Okey, self service ni maksudnya layan diri. Okey, untuk plate service bermaksud pelanggan hanya masuk ke restoran kemudian duduk di meja. Tak perlu dihidang lah cikgu tak perlu nak bergerak, cuma mengambil menu, mengambil pesanan, kemudian duduk dan makanan akan dihantar. Pramusaji akan serve lah, akan datang sajikan makanan apa yang diorder, yang dipesan kan. Okey, lepas tu pramusaji perlu mahir. Kalau plate service ni pramusaji perlu mahir. Sebab pramusaji akan berurusan dengan pelanggan. Angkat, letak, lepas tu mengikut permintaan pelanggan lah. Maksudnya macam tu. Okey. Untuk layan diri ni sebenarnya lebih mudah. Okey. Cuma saya nak tanya pelajar saya. Okey, kita tanya cikgu. Layan diri, perkhidmatan layan diri. Ada berapa perkhidmatan layan diri? Silakan. Siapa nak cuba? Okey, Ani. Jangan sedih sangat. Ada dua. Okey, ada dua dah betul. Kenapa ni sedih ni? Tengok cerita Hindustan ke apa ni? Okey, ada dua betul. Okey, cuba sebut dua tu apa? Apa dua tu? Buffet dengan cafeteria. Okey, nasib baik betul. Okey, buffet dan juga cafeteria. Okey, buffet dan cafeteria. Okey. Apa beza dua-dua ni cikgu? Okey, yang tu saya nak cerita. Okey. Sebab buffet kita mengambil pesanan dan membayar harga yang kita bayar tu mengikut package. Okay, kemudian kita datang ke restoran ataupun ke hotel, bebas untuk memilih hidangan. Okey, hidangan tu dah disajikan dekat meja. Kan dah disajikan dekat meja buffet tu mengikut dia punya apa orang panggil, dia punya kriteria lah. Okey, ini main course, ini dessert, ini air kan. Maksudnya kita sebagai pelanggan ke meja sajian dan ambil dan duduk, kemudian rasa nak makan lagi boleh bangun dan pergi ambil kan. Okey, kalau cafeteria kita kena beratur dekat lorong sajian, lorong servis, pilih makanan. Kemudian di akhirnya perlu membayar makanan yang kita ambil tu terus. Mengikut apa yang kita ambil. Baru kita boleh duduk dan menikmati makanan. Tapi kalau kita nak makan lagi kena buat apa? Kena ambil lagi lah cikgu. Kena beratur lagi dan bayar lagi. Jangan lupa kena bayar lagi sekali macam tu. Berbeza buffet ni. Kalau buffet dia
bayar sekali ikut package, makanlah banyak mana pun. Saya pernah tengok cikgu ada dalam satu banner ni cikgu. Ini especially bulan Ramadan cikgu. Ya. Dia kata makan sampai pengsan cikgu. Ya, betul. Selalu orang gunakan perkataan tu untuk menarik pelanggan. Sekali bayar, lepas tu makan sampai kenyang, makan sampai pengsan, makan sampai macam-macam kan. Okey, sebenarnya cikgu, itu beza dia. Itu bezanya. Sebenarnya bila macam tu orang akan nampak murahnya sebab kita boleh makan sampai pengsan kan. Tapi sebenarnya secara logik bolehkah kita makan sampai banyak, terlampau banyak tu kan? Tak mampu je. Tak mampu kan, betul. Tak mampu. Sebenarnya itu adalah strategi pemasaran. Untuk nampak benda tu murah. Nanti cikgu akan ajar juga cikgu dalam topik yang lain. Topik yang lain mungkin kita akan boleh explore lagi. Okey. Maknanya murid-murid kena terus bersama dengan cikgu Okey. Baik cikgu, seterusnya? Okey, seterusnya untuk prosedur perkhidmatan penyajian. Yang pertama tadi kita kata kena menyambut tetamu. Sambut tetamu. Yang kedua, menempatkan tetamu. Dah sambut tu mesti ada ucapan selamat datang, jemput masuk dengan sopan. Okey, kemudian menempatkan tetamu di tempat duduk. Dah bawa pelanggan ke tempat duduk, takkan nak biar. Mesti ada kena buat sesuatu. Ada tak yang nak jawab ataupun Aiman nak tolong jawab? Ada tak? Nak buat apa? Saya tahu cikgu. Nak buat apa? First sekali kalau tetamu tu dah duduk cikgu, mungkin kita boleh letakkan hamparan untuk mengelakkan makanan jatuh cikgu. Pandai. Okey. Itu satu je lah saya tahu cikgu. Selebihnya kita kena tanya pelajar kita. Yang pertama, Aiman dah jawab. Letakkan napkin dekat riba pelanggan untuk memastikan tak ada makanan yang tumpah lah. Okey, lagi satu kena buat apa? Siapa nak cuba? Syihan ke? Syihan nak cuba? Syihan nak cuba ke Syihan? Okey. Ataupun ada murid-murid kita nak cuba? Sampai ni. Mungkin ada orang lain nak cuba. Okey. Azrin nak cuba? Okey. Ya, cikgu. Ni Azrin biasa buat ni. Apa Azrin? Semasa mengambil pesanan, kita perlu utamakan tetamu yang lebih berusia atau tetamu wanita dahulu. Okey, Azrin tu dah cepat sangat dah tu. Sebelum ambil pesanan tu, sepatutnya tadi Aiman dah jawab, kita letakkan napkin kan. Okey, seterusnya mestilah tuang air masak, air kosong. Air masak dulu air masak dulu supaya bila pelanggan sambil menunggu makanan tu dia boleh minum air. Tak adalah rasa macam dahaganya, lambatnya. Dia tak terasa lambat tu. Tapi biasa dia hero-hero Malaya dia memang macam ni cikgu. Laju. Dia akan utamakan perempuan dulu. Okey, tapi yang tu sebenarnya betul apa yang Azrin cakap tu. Prosedur yang seterusnya kan mempersembahkan kad menu, kemudian kita mengambil pesanan. Okey, semasa mengambil pesanan tu sepatutnya kita utamakan pelanggan yang lebih berusia ataupun mengutamakan pelanggan wanita. Sepatutnya ikut dia punya prosedur law dia macam itulah. Sepatutnya utamakan wanita. Kan selalu orang cakap ladies first, macam itulah. Okey, sama juga macam yang seterusnya kan kita hidangkan makanan. Pun sama. Masa menghidang makanan, pramusaji akan letak kepada pelanggan yang lebih berusia ataupun perempuan dulu. Kalau tengah dating dekat restoran tu kan. Kalau kata contohlah Azrin sebagai pramusaji datang hantar letak dekat perempuan dulu. Jangan beranggapan dia nak beranggapan nak tackle. Tak. Sebenarnya sebab itu prosedurnya mesti hantar kepada pelanggan perempuan terlebih dahulu. Itu prosedur cikgu. Ya. Memang cantik cikgu. Okey. Seterusnya lepas hidang makanan, kita hidang dessert lah, pencuci mulut kan. Okey. Kemudian hidangkan kopi atau teh. Mengikut permintaan pelanggan lah, boleh tanya, okey nak kopi atau teh. Okey. Lepas tu menyerahkan bil. Seterusnya mengemas meja makan. Okey, itu adalah prosedur dia lah untuk melayan pelanggan. Okey. Itu kalau kita boleh tengok cikgu, merupakan salah satu daripada sunnah Nabi SAW yang mana Nabi pun ajar kepada kita hulurkan lauk kepada tetamu dan beri keutamaan kepada yang lebih tua. Kan cikgu kan? Kan, betul. Okey, itu maknanya satu step yang cukup baik yang perlu kita amalkan. Hatta di rumah sekali cikgu kan? Betul, di rumah pun macam tu sepatutnya. Baik. Dan kita nak tahu pula cikgu, apa itu peralatan perabot dan linen cikgu penyajian. Cikgu boleh cerita sikit cikgu? Okey, kita tengok. Okey, peralatan perabot dan juga linen. Nanti pelajar akan mengenal jenis dan fungsi, kemudian mengenal lipatan napkin
Okay, napkin yang tadi Aiman sebut untuk letakkan dekat pakaian pelanggan tu, sebenarnya ada pelbagai. Oh. Lipatan napkin ni kalau kita nak terang, memang 1 jam tak cukup lah. Okay, sama ada juga. jenis lipatan juga. Ada jenis-jenis lipatan. Sama juga macam perabot, peralatan, semua tu sangat banyak. Sebab tu saya cakap dalam tajuk ni sebenarnya dia punya sub tu sangat banyak. Sebab pelajar kena mengenal mana sudu untuk makan, mana sudu untuk sup, yang mana untuk dessert. Banyak pecahan-pecahan dia lah. Okey. Allahu Akbar. Terbagi soalan bocor. Sebenarnya nak tanya dia orang. Bocor. Oh, cikgu nak tanya murid kita. Okey. Boleh cikgu? Okey, untuk linen ni sebenarnya saya nak tanya. Sebab bila sebut linen, tak semua orang tahu linen tu apa kan? Saya pun tak tahu cikgu. Linen sebenarnya ada banyak yang dikategorikan sebagai linen. Okey, tapi saya nak pelajar saya cuba ingat kembali apa itu linen. Kategori-kategori linen. Mana? Apa yang termasuk dalam kategori linen penyajian? Okey. Mungkin murid kita boleh cuba? Siapa nak cuba? Sila angkat tangan. Okey. Cikgu, kita nak minta tolong siapa ni? Saya, cikgu. Okey, silakan. Belum 7 lagi. Okey, sila. Antaranya table runner, skirting, alas meja dan lapik alas meja. Okey, terima kasih. Okay, cikgu, macam mana jawapannya? Alas meja, lapik alas meja. Okey, betul. Jawapan yang diberi betul. Cuma tadi dia sebut alas meja dan lapik alas meja. Nampak macam sama kan? Macam sama je. Ada tak yang boleh bezakan apa alas meja, apa lapik alas meja? Okey. Sofia boleh bantu? Sofia nak bantu ke? Sofia selalu buat muka sedih ni. Kenapa ni? Tak apalah, kita bagi Azrin lah. Sebab Azrin dekat, saya rasa nanti dia jadi ketua chef nanti cikgu. InsyaAllah. Azrin, tolong bantu Azrin. Apa beza? Dah sangkut dah, terus dah sangkut. Dah tak ada dah. Okey, tak apalah kalau dah macam tu. Kalau saya lah bantu. Ya, okey cikgu. Okey, sebenarnya kita tengok kat sini. Okay. Ini alas meja. Ini alas meja? Ini alas meja. Maksudnya tablecloth yang dibentangkan di atas meja untuk menutup permukaan meja. Okey. Lapik alas meja yang berwarna putih tu. Yang dibentangkan di atas meja sebelum membentangkan alas meja. Sebab tu yang ni lapik alas meja ni dipanggil sebagai silent cloth. Bermaksud mengelakkan alas meja tu daripada jatuh, licin, bergerak-gerak. Lepas tu kalau kita hidangkan, kita susun peranggu meja, cutlery, flatware, benda tu akan berbunyi kan. Bermaksud bila kita lapik dengan lapik alas meja ni, mengurangkan bunyi. Tak adalah makan tiba-tiba letak sudu bunyi tungtang-tungtang tu kan. Tak adalah benda tu. Maknanya cikgu, dalam subjek catering dan penyajian ni kita belajar betapa detailnya kita di dapur cikgu. Bukan boleh cincai-cincai, bukan boleh main sebarangan je. Sebab itu hargailah ibu kita dan isteri kita bila berada di dapur tu. Susah tahu. Baik cikgu, kita akan sambung selepas ini. Murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bertemu lagi dalam Road to Success SPM 2021. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Nick. Tadi panggil lagi cikgu sekarang kita panggil Cikgu Nick. Sekarang saya je kan. Okey cikgu. Tadi kita dah belajar dah berkaitan dengan penyajian. Dan sekarang ni cikgu kita nak sambung lagi kelas pengajian kita dalam topik catering dan penyajian, yakni dalam topik pengenalan perkhidmatan penyajian. Silakan cikgu. Okey, kita sambung sikit lagi mengenai peralatan linen tadi kan. Okey, selepas pelajar dah mengenal semua peralatan, nanti pelajar perlu menyelia dan menyelenggara. Bermaksud kena semak peralatan dan juga penstoran. Okey, ini saya sediakan contoh borang senarai semak. Nanti pelajar perlu menggunakan borang ini dan menyemak peralatan yang berada di bengkel. Okey, ini adalah contoh lipatan napkin yang dibuat oleh pelajar. Dah hilang dah Syihan jadi dibuat oleh Syihan sendiri. Okey. Contoh, seterusnya kita tengok susun atur untuk peranggu meja. Okey, peranggu meja yang pertama sekali kena
mengenal dulu maksud peranggu meja. Apa yang dimaksudkan dengan peranggu meja? Peranggu meja adalah set susunan flatware yang lengkap. Susunan yang atas meja tu yang kita tengok sudu, garpu, pisau kan. Itu adalah peranggu meja. Okey, kemudian akan belajar mengenai jenis peranggu meja. Okey, jenis peranggu meja ada untuk à la carte dan juga table d'eau. Okey, berbeza sebab untuk à la carte kita boleh memilih menu mengikut pilihan. Okey, untuk table d'eau dia dah ada set makanan. Dah ada siap-siap. Disetkan. Okey. Susunan ni berbezalah. Yang tu kita kena ambil satu hari yang lain untuk belajar tentang yang susunan tu saja je. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah dipanggil mise en place. Okey, kalau tengok perasan tadi dekat tajuk, yang ketiga, mise en place bagi susun atau peranggu meja. Ini sebenarnya perkataan Perancis, mise en place. Dia punya sebutan tu lain sikit. Okey, ini adalah caranya. Yang pertama sekali kena menggilap. Perlu bersihkan dan lap dulu cutlery dan juga glassware. Okay. Yang ni pun ada dia punya step by step dia. Macam mana nak menggilap cutlery, macam mana nak menggilap glassware. Okay. Kemudian membentangkan alas meja, melipat napkin, menyediakan alatan sampingan. Alatan sampingan tu contohnya seperti kad menu, nombor meja, peranggu perisa. Peranggu perisa ni maksudnya garam, lada sulah yang perlu ada dekat atas meja. Okey, seterusnya proses perkhidmatan penyajian. Tadi dah belajar daripada 3.1 sehingga 3.3 dah belajar. Peralatan dah belajar, carta, organisasi dah belajar. Jadi sekarang melaksanakan. Laksana ni yang payah sikit cikgu. Okey, nanti dah belajar prosedur, jenis-jenis tadi dah belajar. Nanti melaksanakan prosedur melayan pelanggan. Okey. Yang ni saya tak nak terang panjang sebab banyak kan. Jadi saya nak tunjuk contoh saja yang pernah dilaksanakan oleh pelajar. Okey. Oh, ini pelajar buat juga Ya. Wah. Okey. Sebenarnya ini adalah contoh yang dibuat oleh pelajar sebelum ini. Sekarang kan PKP memang tak boleh nak buat. Ini program apa ni cikgu? Ini adalah program Back to School bersama dengan pegawai polis daripada Bukit Aman sebenarnya. Wow. Tetamu VIP cikgu tetamu VIP dekat bengkel. Pelajar sediakan makanan disediakan oleh pihak sekolah lah. Okay. Cuma pelajar menyajikan, menghias, melengkapkan peranggu meja. Oi, dah macam hotel lah tu cikgu. Okey, yang ini adalah sambutan hari raya peringkat daerah. Pelajar-pelajar daripada sekolah kami SMK Al Iskandar diminta untuk melaksanakan penyajian. Serve dekat sana, dekat Dewan. Macam mas je tu cikgu? Mas ke tu bukan? Bukan. Saya ingat mas tadi. Okey cikgu. Okey, bukan mas. Okey, yang ni seterusnya, yang ini adalah sambutan peringkat daerah juga. Sambutan Hari Guru. Kalau sebelum ni, pelajar sering dijemput sebenarnya untuk membuat penyajian ni. Sebab dekat Kerian hanya sekolah kami yang menawarkan catering kan, catering dan penyajian. Jadi pelajar-pelajar ni dijemput bila ada program, ada event, dijemput. Pihak yang mengajukan program akan menghantar surat lah ke pihak sekolah untuk sediakan pelajar kan. Okay, nanti pelajar akan datang untuk serve. Okay, ini di peringkat sekolah. Okay, di peringkat sekolah Majlis Anugerah Cemerlang. Setiap tahun pun kalau ada Majlis Anugerah Cemerlang, kami akan sediakan peralatan. Kemudian akan serve lah, akan hidangkan, sajikan hidangan itu. Semua pelajar buat. Pelajar yang akan set up meja, pelajar yang akan serve, kemudian akan kemas. Yang tu pun semua pelajar catering yang akan buat. Sebab tu saya cakap, sebenarnya kelas catering, masa pelajar masuk ke kelas, saya akan sentiasa cakap, siapa yang masuk ke kelas catering kena sentiasa bersedia. Bersedia dengan komitmen. Ada tak pengalaman-pengalaman yang pengalaman manis dan juga pahit cikgu? Ada. Okey, sebenarnya yang untuk proses ni, sepanjang proses untuk berjalannya majlis dengan lancar, kami pernah stay dekat sekolah sampai pukul 2-3 pagi masih kat sekolah. Masih lagi menghias dewan, masih lagi setting dengan tempat murid-murid makan. Ni cikgu? Ya. Wah. Tapi dengan kebenaran ibu bapa lah masa tu dah call kan, minta izin, ibu bapa izinkan. Ibu bapa alhamdulillah sangat suportif. Sangat suportif. Kadang ada cikgu yang turut membantu sebenarnya. Ya. Seronok je cikgu. Okey. Okey, ini ada contohlah. Okey, seterusnya ini
yang bersama dengan sahabat Parlimen Bagan Serai untuk majlis. Siap juga. Pakai pakaian yang baik cikgu Bila dah siap, nanti pelajar diminta untuk menilai, rakan akan menilai pelajar-pelajar betul ataupun tidak cara serve tu tadi, menyajikan makanan. Okey, seterusnya kita terus kepada soalan. Okay. Ini paling penting cikgu. Okey, soalan ni seperti yang kita tahu, soalan catering hanya ada 2 bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. Okey, untuk wajaran dia, untuk SPM ada 40 wajaran sebab lagi 60 adalah amali. Amali yang tadi kan, yang kata kena memasak, kena menghidang, yang tu ada 60 markah. Ini berbeza dengan subjek-subjek lain cikgu sangat banyak. Ini yang barulah KSSM 60 ni. Kalau sebelum ni tak sampai pun, tapi sekarang yang KSSM memang sangat banyak markah kepada amali. Okey cikgu. Boleh kita tengok soalan cikgu? Pelajar kan untuk kemahiran. Okey. Yang pertama, Raja 1 menunjukkan perabot dalam perkhidmatan penyajian, namakan perabot di atas. Boleh tak saya nak tanya, ada tak yang tahu ni perabot apa ni? Okey, ada murid nak cuba? Kita paparkan di skrin. Okey, Mas Nila. Okey. Baik, silakan. Perabot apa, Mas? Hentian penyajian. Okey, betul hentian penyajian. Jangan kata almari, hentian penyajian. Hentian penyajian juga. Hentian penyajian. Okey, yang ni tak boleh nak terang sekarang lah. Okey, kita silakan terus kepada soalan. Sebab hentian penyajian ni kita kena ambil satu tajuk pula untuk kita cerita sebenarnya hentian penyajian. Satu hari cikgu Satu hari tak habis. Okey, untuk ciri-ciri memilih hentian penyajian ni, macam mana? Apa ciri hentian penyajian yang kita perlu pilih? Ada tak yang tahu? Nak kongsi? Okey, ciri-ciri dia. Silakan. Kalau tak sampai? Okey, Azrin. Azrin. Okey, Azrin. Saya cikgu. Okey, Azrin, silakan. Diperbuat daripada bahan yang tahan lasak. Tahan lasak, okey. Okey, tahan lasak. Kemudian? Mempunyai laci dan setingkat yang bersesuaian dengan peralatan. Okey, terima kasih. Betul lah, maksudnya mestilah tahan lasak dan juga lagi satu dia lupa sebut kalis air. Kalis sebab air. Kita nak menyediakan, kita nak letak peralatan, kadang dah lepas basuh kan, nak letak dekat situ. Okey, yang kedua betul mempunyai laci dan tertingkat, dan yang ketiga adalah alat penyajian yang diletakkan dekat sini. Contohnya boleh letakkan cutlery, glassware dan juga peranggu perisa. Bermaksud bila pelanggan minta benda-benda ini, peramusaji tak perlu nak berlari ke dapur nak sediakan, so cepatlah. Bila minta aja, peramusaji boleh terus ke hentian penyajian dan ambil hantar kepada pelanggan. Ini maknanya berada di bahagian hadapan. Berada di ruang penyajian, tapi berada di sisi lah. Di tempat-tempat yang sepatutnya. Tak adalah nak berlari ke dapur pula ambil cikgu. Betul. Baik, seterusnya cikgu. Okey, soalan yang kedua. Isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang diberi. Jawapan telah diberi. 3 pilihan jawapan dan perlu isi juga ada 3. Yang last kali ni adalah contoh. Jangan tertukar pula. Yang last kali adalah contoh. Okey, yang A, nama dikosongkan ataupun lapik meja dibuat daripada fabrik campuran tanpa tenun yang diletakkan di atas meja sebelum membentangkan alas meja. Okey. Nama apa selain daripada nama lapik meja itu? Silakan. Silent close. Silent close. Okey, kita tengok silent close. Okey, betul lah. Seperti yang dijawab oleh siapa tadi, ada pelajar saya yang jawab kan? Silent close tadi. Lapik alas meja yang saya tak nak bagi dengar tadi. Kuat sangat cikgu tadi. Tak nak bagi dengar kuat sangat tadi cikgu Kalau letak sudul, letak pinggan cikgu pandai. Ingat buat. Seterusnya cikgu. B, letakkan di tengah meja makan untuk menghias dan menambahkan seri pada meja. Apa yang kita letakkan di tengah meja makan? Okey. Silakan. Alright. Azrin, silakan. Table runner. Okey, table runner. Kita tengok betul ke tak? Okey, betul lah. Table runner berada di tengah-tengah meja makan. Dan yang ketiga, diperbuat daripada fabrik kapas ataupun fabrik linen. Okey. Silakan Sofia. Ya, Sofia. Napkin. Okey, napkin. Napkin diperbuat daripada fabrik kapas ataupun fabrik linen. Okey, sebenarnya ini dah habis mengikut pilihan jawapan. Kan? Okey. Kemudian D ditanya lagi, berikan satu contoh lipatan
napkin. Okey, lipatan napkin. Kan saya kata ada banyak tadi. Okey, yang ni saya bagilah. Saya cikgu, saya cuba cikgu. Boleh. Okey, cuba Aiman. Saya cuba tapi tak tahu betul ke tak. Okey, tak apa, boleh. Lipatan kipas cikgu ada ke? Lipatan kipas, pandai. Okey, lipatan kipas. Sebab saya tengok dalam gambar ni, itu yang paling cantik sekali. Mesti ingat yang Syihan lipat tadi. Betul. Okey, kita ada lipatan kipas ataupun dipanggil fan. Macam-macam. Ini antaranya lah. Banana ataupun Bird of Paradise. Alright. Okey, banyak sebenarnya ni double candle, one candle. Okey. Okey, cuma yang seterusnya. Wow, gelas pun ada macam-macam nama setiap gelas yang berikut. Okey. Dalam glassware pelajar akan belajar banyak sebenarnya. Okey, jadi ini diberikan 4 sahaja. Di bawah, cuba perhatikan di bawah. Diberi pilihan jawapan ada 6. Dia nak kelirukan pelajar sebenarnya kat sini. Pelajar perlu jawab 4 sahaja tapi pilihan jawapan diberi adalah 6. Macam soalan yang nombor 2 tadi, pilihan jawapan 3, mengisi tempat kosong juga 3. Saja letak pengacau je kan. Yang ini dia mengelirukan, pengacau ya, macam pengacau. Maksudnya pelajar akan keliru. Okey, jadi ada ke yang masih ingat gelas-gelas ni apa walaupun dah lama tak masuk kelas? Mali. Lama dah tak guna ni. Yang saya tahu cikgu cawan plastik je kat rumah. Okey, silakan Safia. Safia. Okey, Safia. Goblet, gelas margarita, gelas cocktail dan gelas highball. Okey, yang pertama goblet, margarita, koktail dan juga highball. Okey, kita terus. Ini walaupun dah lama tak ke sekolah cikgu tetap ingat ni. Kena ingat. Okey. Okey, sekarang ni saya perasan tak saya fokus banyak soalan mengenai gelas supaya pelajar boleh nampak sebenarnya menggunakan glassware sahaja sedangkan soalan tu boleh dipelbagaikan, sangat pelbagai. Jadi kena berhati-hati dan soalan yang berbentuk seperti ini pun kadang mengelirukan pelajar. Betul nanti saya share. Okey, yang ni Raja 2 menunjukkan peralatan penyajian yang pernah anda gunakan. Berdasarkan Raja 2 ni, padankan. Yang ni dia suruh padankan alatan yang betul dengan menulis ABCD. Keyword dia, kata kunci dia adalah menulis ABCD. Okey, pada ruang jawapan. Baik. Okey, ini nama-nama gelas lah. Okey, tak apa. Kita teruskan. Yang kedua ni, ini adalah ruang jawapan. Bermaksud kena tulis di sini. Okey, kena tulis di sini. Untuk hidangan dessert, gelas apa? Yang mana? Okey, silakan. Mas? Mas nak cuba ke? Ya. Sila. Untuk hidangan dessert, jawapannya C iaitu gelas sundae. Okey. Untuk minuman champagne, jawapannya A iaitu float. Okey. Untuk minuman biasa atau campuran, jawapannya D iaitu goblet. Dan akhir sekali untuk minuman panas dan sejuk, jawapannya ialah B iaitu mak. Okey, terima kasih Mas. Okey, bagus. Masih ingatlah. Okey, untuk dessert kita guna sundae, champagne untuk A. Untuk minuman biasa ataupun campuran macam tadi goblet tu kadang kita gunakan untuk menghidang air sejuk atau air masak kan. Okey, sebenarnya untuk minuman berkarbonat, soft drink kan, boleh juga menggunakan goblet. Okey, seterusnya perasan tak tadi bentuk soalan dia sama. Okey, sama tapi benda je lain. Benda yang berbeza dan soalannya berbeza. Alright. Cuba baca balik soalan dia. Berdasarkan Rajah 3, tandakan betul. Langkah kerja yang betul dan menggilap cutlery dan salah pangkah pada yang tidak berkaitan. Macam tadi menulis A, B, C dan D. Yang ni betul dan salah cikgu. Betul atau salah. Bentuk soalan yang sama tapi berbeza dan boleh mengelirukan pelajar. Kadang-kadang dah keluar tadi yang ABCD dekat nombor 1, kemudian keluar nombor 5 macam ni, betul salah. Yang tu keliru. Sekejap lagi nanti pelajar akan tulis je kat sini ruang jawapan ni. Bukan betul dan salah. Yang tu yang mengelirukan. Okey, yang pertama didihkan air panas dan tuang ke dalam bekas. Betul atau salah? Dah hilang dah sorang. Silakan. Siapa nak cuba? Azrin nak cuba ke? Tak nak. Okey, Sofia silakan. Sofia ni aktif, baguslah Sofia. Markah lebih ni. Okey, Sofia. Sediakan air panas, tuang ke dalam bekas, betul. Okey. Pegang hujung kalori dan halakan ke arah wap air untuk menembakkannya, salah. Salah. Letakkan selidik di atas tapak tangan kiri
yang berlapis dengan kain servis, betul. Okey. Kalau kain kalori ke cahaya yang terang atau lembut, tak memastikan kalori bersih dan berkilat, salah. Okey. Okey. Terima kasih Zofia. 4 markah. 4 markah untuk Zofia. Dan tanya kerana aktif. Okey, tak apa. Sebenarnya saya nak cerita kat sini bentuk soalan. Tadi ABCD kan? Ya. Okey, yang ini betul salah. Bermaksud mesti ada tanda betul dan ada tanda salah. Okey, seterusnya ni soalan yang sama sebenarnya. Bentuk yang sama. Cuma diubah sikit je cikgu. Tandakan betul sahaja. Itu salah saya tak ada ke cikgu? Itu saya cakap boleh mengelirukan pelajar. Bentuk soalan yang sama kan? Tapi yang ini tandakan betul sahaja. Bila tanda betul bermaksud yang salah pelajar perlu buat apa? Kena tandakan yang betul sajalah cikgu kan? Maksudnya tak perlu buat apa-apa, tinggalkan kosong. Sekiranya pelajar tanda juga salah, situ dah boleh dikurangkan markah. Itu careless mistake Rajin lah. Sangat. Rajin sangat. Rajin sangat. Kadang ada cikgu. macam tu. Soalannya? Okey, soalannya tandakan betul pada meja yang boleh dicantumkan bagi meja bufet. Meja yang boleh dicantumkan, bentuk-bentuk ada pelbagai bentuk. Meja bufet ada banyak bentuk. Yang perlu dicantum, yang boleh dicantumkan. Sebab nanti kalau salah cantum, meja tu tak jadi meja bufet. Meja tu dah jadi sengit kan? Jadi macam-macam kan? Okey, meja bulat, ada siapa boleh bantu? Meja bulat betul atau salah? Syihan. Syihan. Baru dengar suara. Silakan. Meja bulat betul. Betul. Jangan marah. Jangan marah. Okey, separuh bulat. Okey. Separuh bulat. Betul. Betul juga. Okey. Betul. Segitiga? Segi 4 betul. Segi 4 tepat betul. Betul. Allah Akbar. Okey, bermaksud yang betul hanya 4 sahaja. Lagi 2 tu tak perlu buat apa-apa. Okey. Baik cikgu, seterusnya? Okey, seterusnya yang ni bentuk yang sama. Bentuk yang sama. Saya fokus kepada yang ni sebab saya nak pelajar jelas. Bentuk soalan yang sama, nampak sama tapi sebenarnya kaedah menjawabnya sangat berbeza. Macam yang ni, berikan nama peralatan bagi setiap fungsi peralatan penyajian berikut. Bermaksud pelajar perlu menulis nama peralatan itu. Bukan tanda betul salah A, B, C, D, tak. Tak kira lah senduk ke cikgu apa ke. Jadi kita kena tahu tulis peralatan tu dan fungsi dia. Ya, dan yang ni tak boleh salah lah. Maksudnya pelajar kena tahu secara betul, tepatnya apa yang dimaksudkan dengan keterangan ini. Baik. Okey. Untuk yang pertama cikgu? Okey, untuk yang pertama digunakan untuk meletakkan alatan, menghidang dan juga pengiring meja. Okey, silakan Azrin. Azrin nak cuba? Ataupun siapa nak cuba ni? Ada nak cuba? Silakan Mas. Mas nak cuba tak? Okey, Sofia. Semua sedih je ni. Kan sebab PKP semua dah sedih. Semua terkejut je. Tak boleh keluar rumah. Terkejut ni. Okey. Boleh Sofia? Okey, kalau tak boleh, mungkin Aiman boleh tolong? Okey cikgu. Saya digunakan untuk meletakkan pelbagai alatan. Tadi sebenarnya soalan ni dah ada hint-hint tu. Apa tu cikgu? Saya apa tu gambar tu saya ingat cikgu. Kat tepi tu. Landasan apa cikgu? Hentian. Landasan pula lah. Hentian penyajian. Dekat-dekat je cikgu. Hentian kan landasan ni. Kadang pelajar pun ada yang macam tu. Bila tengah jawab, mereka macam tadi ingat, kenapa tak ingat? Okey, sebenarnya bila masuk seeloknya, tulis dulu apa yang kita ingat. Kalau ada formula, contoh macam pengiraan kos kalau bahagian B, formula apa yang kita masih ingat bila masuk dalam dewan tu, terus tulis. Dekat tepi. Jangan tulis dalam tengah-tengah kertas soalan tu. Dekat kertas conteng tulis. Tulis supaya nanti bila kita dah baca banyak-banyak soalan tu, kita tak terlupa. Macam Aiman tadi kan. Saya ingat. Gambar tu saya ingat sangat cikgu. Kan? Tapi terlupa nama dia. Macam itulah juga pelajar bila menjawab soalan terus tulis. Itu tips dia cikgu? Itu tips dia. Tulis dulu apa yang diingat tu supaya nanti kemudian tak terlupa. Formula tu. Okey. Baik. Yang kedua cikgu? Nak teruskan okey, untuk menutup permukaan meja, saya terus bagi jawapan. Okey, alas meja. Digunakan untuk mengelak mulut, napkin. Dan alat untuk meletak dan mengumpul pinggan mangkuk kotor adalah dummy waiter. Okey cikgu. Okey, semua alat tu kita kena hafal lah cikgu. Ini sebenarnya dah masuk ke bahagian B. Baik. Okey, bahagian B ni soalan hanya 2 soalan sahaja. Cuma dia soalan berantai.
Okey, cikgu. Jadi yang ni nanti cikgu ada masa nanti kita akan bincangkan cikgu Mungkin yang ni kita boleh pilih satu ni hari untuk kita ni lagi. Dalam ni lagi. Nanti ada lagi bab lain kan. Baik cikgu. Nanti saya balik rumah cikgu, saya nak belajar dengan isteri saya satu-satu peralatan dekat rumah ni cikgu dan tahu fungsinya. Boleh cikgu? Okey, kita dah berakhir dah di Road to Success SPM 2021. Dari segi kita jumpa lagi. Terima kasih cikgu, terima kasih murid-murid. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Surya binti Hashim, ibu kepada Nur Syahira binti Milan, ingin mendoakan anak saya dan semua pelajar SPM tahun 2021 berjaya dan dipermudahkan segala urusan dalam menerima ilmu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya bapa kepada Kristina Alia, salah seorang calon SPM 201. Ingin mengucapkan selamat maju jaya. Dan kami sebagai ibu bapa sentiasa berdoa agar beliau dan rakan dapat buat yang terbaik, dan insya-Allah kita juga berdoa semoga mereka mendapat keputusan cemerlang nanti.